Pernahkah anda terfikir bagaimana pokok yang layu boleh kembali segar? Atau kenapa daun pokok ini tidak berwarna hijau? Fenomena atau kejadian ini boleh dijelaskan menggunakan sains yang juga merupakan salah satu elemen penting yang membentuk pendidikan STEM. Tapi, apakah maksud STEM? STEM merupakan gabungan beberapa bidang iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik. Pendidikan ini merupakan salah satu usaha kerajaan Malaysia untuk melahirkan dan mempersiapkan lebih ramai para pelajar yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara, khususnya dalam keempat-empat bidang tersebut. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita perlulah berusaha dalam meningkatkan minat kita terhadap pendidikan STEM. Cara yang paling mudah adalah dengan memerhatikan objek atau alam sekitar di kawasan perumahan kita. Contohnya, pokok. Tahukah anda bagaimana pokok membuat makanan? Pokok akan menjalani proses fotosintesis untuk membuat makanan. Tetapi, proses ini hanya boleh berlaku dengan kehadiran cahaya matahari, air, klorofil pada daun dan juga gas karbon dioksida. Melalui proses inilah, pokok yang layu boleh kembali segar. Daripada proses ini, makanan atau kanji dan juga gas oksigen dapat dihasilkan. Tapi, kenapa terdapat lebih daripada satu warna pada daun pokok? Setiap daun mempunyai pigmen yang dikenali sebagai klorofil. Pigmen ini akan menyerap tenaga daripada cahaya matahari dengan jumlah yang berbeza-beza. Dan jumlah tenaga inilah yang akan mempengaruhi warna pada daun pokok. Mari kita lihat tentang asas semaian biji benih. Yang pertama, keperluan asas. Biji benih memerlukan air, oksigen dan suhu yang sesuai untuk bercambah. Yang kedua, kualiti. Ciri-ciri benih berkualiti adalah bentuk yang elok, saiz dan warna yang bagus. Yang ketiga, masa percambahan. Setiap jenis biji benih bercambah pada tempoh yang berlainan. Dan yang terakhir, media semaian sesuai. Media semaian yang betul mampu membekalkan air berterusan kepada biji benih. Terdapat dua cara untuk menyemai biji benih. Yang pertama, semaian terus. Dan yang kedua, semaian di bekas. Cara-cara untuk menyemai biji benih secara terus di semaian ialah: pertama, bersihkan bekas semaian. Kedua, tutup lubang sairan dengan serpihan batu kecil atau pasu. Ketiga, isikan medium semaian sehingga 2 cm dari permukaan kotak semaian. Keempat, ratakan permukaan medium semaian. Dan yang kelima, tabur biji benih di atas permukaan medium. Cara-cara untuk menyemai biji benih secara semaian di bekas ialah: yang pertama, potong botol menjadi 2 bahagian. Yang kedua, lubangkan bahagian atas botol dan tambahkan sumbu di penutup botol. Ketiga, masukkan media tanam ke potongan botol bahagian atas. Yang keempat, masukkan air di potongan botol bahagian bawah. Dan yang kelima, anda boleh menanam benih secara langsung di media tanam. Seterusnya, mari kita belajar tentang kepentingan dan juga kebaikan pokok kepada manusia, haiwan dan juga persekitaran kita. Antara kepentingannya adalah: yang pertama, pokok menyerap gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan membekalkan gas oksigen untuk kita bernafas. Yang kedua, pokok merupakan tempat perlindungan dan habitat ataupun tempat tinggal kepada haiwan, contohnya serangga, burung dan lain-lain. Yang ketiga, pokok menjadi sumber makanan, ubat-ubatan dan lain-lain, contohnya pokok pegaga, ulam raja dan banyak lagi. Tahukah anda, akar pokok juga berfungsi untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah dan tanah runtuh di persekitaran kita.
Dan yang terakhir, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pokok dapat mengurangkan tekanan dan stres seseorang. Sustainable Development Goals (SDG) atau dikenali juga sebagai Matlamat Pembangunan Lestari adalah strategi terkini daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menangani isu kesihatan, persekitaran dan sosial yang memberi kesan kepada dunia kini. Sebanyak 17 matlamat yang ditetapkan dan perlu dicapai menjelang 2030. Kepentingan dan kebaikan tersebut membuktikan bahawa penanaman pokok adalah selaras dengan strategi PBB. Antara strategi yang boleh dikaitkan adalah industri, inovasi dan infrastruktur, tindakan terhadap iklim, kehidupan dalam air dan kehidupan di darat. Pembangunan lestari bertujuan untuk memastikan pengguna sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Pembangunan lestari tidak hanya menumpukan aspek alam sekitar, sebaliknya mengambil kira faktor seperti sosial dan pertumbuhan ekonomi bagi memastikan agenda pembangunan lebih menyeluruh. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekonomi secara bersama.